Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Terima kasih kepada pengerusi majlis dan juga pengerusi surau, Seri Saujana, seterusnya ahli jawatan kuasa yang menggerakkan, yang menghidupkan surau ini. Tak lupa juga yang mengiringi dan juga sentiasa mendampingi saya, Ustaz Muhyiddin Mokhtar, suami dan juga tuan guru saya. Dan yang ini yang paling best, yang paling istimewa, tuan-tuan dan juga puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi, apa khabar semua? Alhamdulillah. Jadi dalam tempoh masa yang saya rasa sangat singkat lah, sebab biasa kalau ceramah tu 1 jam, 1 jam setengah, tapi antara kuliah maghrib ni kan, jadi kuliah maghrib dia agak pendek sikit. Jadi kita fokus kepada tajuk kita, di mana kita menyambut kedatangan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita rasa kita sangat bertuah sebab Allah takdirkan sehingga 9 hari lagi nak masuk Ramadan, kita masih hidup lagi. Dan tak semua orang mempunyai peluang tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, kita harus ingatkan pada diri kita bahawa sebenarnya kitalah yang memerlukan Ramadan. Bukan kita bertuah sangat, tapi Allah tentukan, tak cukup lagi, engkau masih perlukan Ramadan ni. Dan sahabat-sahabat kita yang telah meninggalkan kita, Masya Allah, Allah kata sudah cukup, tempohnya sudah cukup dan tak perlu lagi untuk dia bertemu dengan Ramadan. Dan kita ini masih lagi perlukan Ramadan. Dan Ramadan ini merupakan satu bulan yang masing-masing kita semua tahu, satu-satunya bulan, ada 12 bulan tu, satu-satunya bulan yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Dan kemuliaan Ramadan itu adalah bila digandingkan dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran ila akhiril ayah. Maksudnya bulan Ramadan itu dia diturunkan padanya Al-Quran. Jadi Allah sebut, Allah munculkan bulan Ramadan. Muharram Allah tak sebut, Safar ke Syawal ke yang kita nanti-nantikan itu, Allah tak sebut, tapi Allah sebut bulan Ramadan sebagai salah satu bulan yang menerima Al-Quran. Maka kunjungan Ramadan harus sudah kita letakkan baik-baik, simpan elok-elok untuk digandingkan dengan Al-Quran. Benamkan diri kita di dalam Al-Quran. Kalau boleh daripada sekarang ini kita rancang, satu hari kita nak baca berapa muka surat. Rancang juga berapa kali kita nak khatam Al-Quran. Kalau boleh buat tiga kali khatam. Sebab satu bulan tu kita bahagi kepada 3. Betul kan? Jadi kita boleh bagi 10. Jadi kalau 10 hari ni kita nak khatam Al-Quran, bermaksud satu hari kita kena baca berapa juzuk 3 juzuk. Jadi daripada 3 juzuk itu kita bahagikan kepada solat. Jadi solat, sebelum solat kena baca 6 muka surat contohnya. Selepas solat baca 6 muka surat lagi. Jadi akhirnya dapat kalau 12 kali 5 dapat berapa? 60. Jadi dalam 60 dapatlah 3 juzuk. Sebab 1 juzuk 20 muka surat. Betul ke tak betul ni? Betul kan, insyaAllah. Jadi kalau nak lebih, kena baca lebih. Jadi 6 muka surat sebelum subuh. Lepas tu lepas subuh baca lagi 6 muka surat. Boleh ke tak tu? Boleh kan? Jadi kalau kita tengok, Masya Allah, rupanya sikit sahaja. Dan kalau tak mampu pun, kita kumandangkanlah ayat-ayat Al-Quran ini dengan penuh sedar. Kita pun dengar, kita tahu ini ayat daripada surah Al-Baqarah. Kemudian kita ikut sama-sama, pasang qori kita di rumah. Kita ada qori Al-Quran, kita ada qori Al-Quran, kita ada Bilal, kita ada imam-imam, syekh-syekh yang ada di dalam handphone ini. Jadi kita boleh pasang. Jadi Masya Allah, itulah dia Ramadan. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi, Ramadan ini merupakan satu tetamu agung. Kalau kita dengar tadi pengurusi pun sebut, kita menunggu-nunggu kehadiran Ramadan. Ramadan ini merupakan tetamu agung, dan tetamu ini kalau saya boleh memberikan satu kiasan, tuan-puan, datangnya dia bukan biasa-biasa. Sebab Ramadan dia mempunyai wibawa. Selain daripada wibawa Al-Quran, dia adalah wibawa yang boleh memanjangkan umur kita. Macam mana boleh panjang umur kita? Sebab adanya satu malam Lailatul Qadar.
Jadi ibadah yang kita lakukan pada malam tersebut, pada malam karamah, malam Lailatul Qadar itu akan digandakan sehingga 1000 bulan. Macam 83 tahun kita solat, 83 tahun kita membaca Al-Quran. Kalau kita bersedekah, 83 tahun lagi kita bersedekah. Jadi dia memanjangkan umur kita. Dan Ramadan ini, Allahu Akbar, kalau saya bagi kiasan, dia datang dengan membawa pesta ibadah dan juga keampunan daripada Allah Jalla wa'ala. Hidup kita, tuan-puan, kalau di luar, kita kena mengakui lah ramai daripada kalangan kita berhutang. Betul tak? Kita ada hutang apa ya? Hutang rumah, hutang kenderaan, hutang mungkin kalau anak-anak ni muda-muda, yang saya nampak muda-muda ni masih ada lagi hutang belajar ya. Dia dapat beasiswa ke ataupun pinjaman ke, PTPTN ke. Jadi itu hutang-hutang yang perlu dibayar. Pernah tak totalkan berapa jumlah hutang kita? Ada tak sampai 100,000? Ada lebih kot kan? 100,000, 200,000 nak cakap pun segan kan? Rasa macam salah je kan? Banyak lagi hutang ni kan? Hutang dengan bank sana, bank sinun ya. Okey. Tapi bayangkan seandainya ada tetamu datang, ketuk-ketuk pintu rumah kita, tuk-tuk kita pun buka pintu. Siapa ni? Nampak handsome sungguh lah, dengan baju kot dia, necktie lagi kan, nampak segak betul. Dia kata saya pegawai bank. Sudah, kita tahu bank tu bank yang kita berhutang. Tuan-tuan perempuan, kita pun ajak dia masuk, bagi minum kan. Cik, macam penting aja. Dia kata memang penting, saya kena turun, kita ada buat meeting mesyuarat. Jadi nama puan telah terpilih, nama tuan telah terpilih. Sudah berdebar pula kita kan. Nampak pula nama kita terpilih ni. Tuan terpilih, puan terpilih, pasal apa ni? Kita ingat 300,000 lagi, 320,000. Kita rasa tak ada masalah, setiap bulan kita bayar kan. Tuan-tuan perempuan, hutang 320,000 contoh, datang, lepas tu kata, tuan, puan terpilih kerana semua ahli lembaga bank ini telah membuat keputusan hutang puan bukan diluluskan dilupuskan. Masya Allah, telah dilupuskan. Apa agaknya perasaan kita? Ya Allah, tersujud syukur kan. Sujud syukur tu perbuatan, perasaan kita rasa seronoknya tidak terhingga. Ringan beban kita, betul tak? Ya Allah, rasa nak peluk aja pegawai tu kan. Jadi situ satu kiasan sebenarnya dengan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan yang datang ini, dia menjenguk kita, dia membawa suatu pengiktirafan bahawa Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita adalah hutang kita dengan Allah. Sebab Allah hantar kita di atas muka bumi ni, kita ada assignment. Tapi time buat assignment tu kita banyak lalai. Kita suka meniru, kita suka menipu, kita suka culas ya? Sekejap buat, sekejap tak buat. Lepas tu lupa pula ada assignment kan? Kemudian kita mengejar pula assignment orang lain. Dan kadang-kadang kita tak buat assignment tu sebab nak memenuhi kehendak diri. Nak main game contohnya, tinggal assignment. Ni anak-anak lah kalau sekolah kan, balik ada kerja sekolah ke apa ke, terlupa. Bila esok nak sekolah, macam yang lepas tu, baru tahu sampai 3-4 buah mata pelajaran, subjek, ada homework semuanya. Tapi dia tak buat. Di situlah keadaan kita, keculasan kita. Banyak sangat kita berhutang dengan Allah Jalla wa'ala. Kalaupun kita solat, mungkin tidak sempurna solat kita. Ada waktu-waktunya kita lalai, kita leka, tak boleh nak khusyuk. Khusyuk sekejap, 3 minit, lepas tu dah bye-bye kan. Tak pun solat 3 minit. Pandang tadi, baru takbiratul ihram. Pandang kali kedua, dah Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab punya pakar dia kan. Jadi semua hafal. Baca Bismillahirrahmanirrahim, terus waladhdallin. Sebab dalam hati dah baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Laju sungguh, pecut solat kita tu. Salah solat berapa minit, perempuan? Taklah suasa tak suka. Ada 5 minit, ada 10 minit. Solat kita ni, ya Allah. Kalau kita kira-kira satu waktu tu 5 minit ya. 5 minit, kemudian darab dengan 5, 25 minit. Perempuan bayangkan kalau umur kita 60 tahun, letak
Taala 60 tahun Allah bagi peluang untuk hidup 60 tahun ya. Tolak waktu usia kita balik 15 tahun. Jadi tinggal dah lebih kurang 45. Jadi ambil 25 minit itu daripada 45 tahun. Kira-kira bahagi-bahagi sebenarnya solat kita hanya dalam 2 tahun saja. Hidup sampai umur 60 tahun, kita solat itu selama 60 tahun itu actually mengambil masa umur kita 2 tahun. Yang selebihnya apa? Yang selebihnya kita punya kerja lah, tidur kita lebih banyak lah. Ya Allah kan. Sedangkan kita berikrar, ya Allah aku ini hamba-Mu, ya Allah. Hamba tu yang mengabdikan diri kepada Allah kan. Tapi kita tidak banyak melakukan ibadah, melainkan kita banyak melakukan sesuatu yang mendatangkan kepentingan pada diri kita sendiri. Jadi sebab itu tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi, elok sangat kita perbetulkan cara hidup kita. Niatkan bahawa segala apa yang ada dalam hidup kita ini, termasuk tidur kita tadi, kita bekerja tu tadi, jadikan dia sebagai ibadah. Kalau tak, sia-sia saja. Ya, sebab kita tak niat untuk ibadah. Tidur tu sebab malah, penat dah, tidurlah. Penat, tidurlah. Tapi jadikan dia sebagai ibadah. Macam mana nak jadikan sebagai ibadah? Ikut macam mana Rasulullah tidur. Sunnah Nabi waktu tidur. Kemudian yang kedua, doa tu jangan lupa. Yang ketiga, niatkan tidur ini supaya memberikan kecerdasan dan tenaga kepadaku untuk terus mentaati Allah Jalla wa'ala. Masya Allah. Jadi Ramadan tiba. Bukan tiba-tiba Ramadan kan. Ramadan itu datang, dia membawa tawaran-tawaran tersebut. Tawaran hutang kita dengan Allah untuk dilupuskan, untuk dihapuskan. Jadi dosa-dosa kita itu Allah akan hapus, lupuskan. Sebab tu dalam hadis ada 3 perkara yang Nabi sebut. Kita akan cilaka kalau kita berhadapan dengan 3 perkara ini tapi kita tidak mendapat faedahnya, atau kita tidak respond to it ya. Sebab dia perlukan kita punya feedback dan juga respon. Yang pertama, bila disebut nama Nabi, disebut Rasulullah SAW, disebut Muhammad, kita tidak respon balik dengan salawat. So Nabi kata cilaka dan rugi. Ya, rugi atau cilaka. Dan Nabi sebut sendiri tu. Rugi kita, rugi yang macam mana kita tak nampak. Tapi Nabi je yang tahu kerugian yang macam mana. Kalau Nabi kata rugi tu maksudnya rugi sungguhlah kita. Nauzubillah min zalik. Yang kedua, rugi seseorang atau cilakanya dia, rugi sehingga membawa kepada tahap atau standard cilaka apabila apa tuan-puan? Apabila seseorang itu dia sempat bersama dengan ibu bapanya dan ibu bapanya telah sampai ke usia lanjut, tapi dia sentiasa menyusahkan ibu ayah dia, membebankan mereka, menyakiti hati mereka. Dia tidak mendapat langsung ya, orang kata keredaan ibu dan bapa, kasih sayang ibu bapa, sampai ibu bapa tu kata, ya Allah untungnya aku dapat anak macam ni. Tak ada, tak terkeluar pun dalam pemikiran ataupun benak serta jiwa ibu bapa itu, maka anak itu rugi serta cilaka. Baik, yang ketiga adalah apabila datangnya Ramadan. Lepas tu Ramadan datang sehari pertama, kedua, ketiga kan, sampailah ke 30. Lepas tu Ramadan pun pergi. Tapi Ramadan pergi, dia tidak bawa sekali dosa-dosa kita. Maka sekali lagi kita menjadi orang yang rugi, orang yang cilaka. Nauzubillah. Jadi tuan-tuan puan-puan, itulah dia tetamu agung kita. Dia datang, dia sedang offer, nak tawarkan untuk hapus lupus kita punya dosa. Dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu dosa yang kita rasa kita tak mampu untuk cover balik, melainkan dengan pengampunan, dengan penghapusan daripada Allah Jalla wa'ala. Baik, jadi untuk itu seronok tak bila datang ya Ramadan ni? Seronok kan? Macam nak hapus lupus hutang kita, betul tak? So kalau agak-agak dinilaikan lah dosa-dosa kita itu kepada wang, kita convert, agak-agaknya ada tak 300,000? Lebih, Masya Allah. Insting yang bercakap tu sentiasa benar ya? Lebih, entah juta ke trilion ke dosa-dosa kita. Jadi kita ni ambil oksigen pun tak berbayar, kita tengok dengan mata kita pun tak berbayar, tapi guna mata untuk jeling-jeling orang kan? Untuk mengintai-intai nikmat orang, lepas tu sakit hati sendiri, demam sendiri. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita tidak menggunakan nikmat Allah itu mengikut arahannya, dan kita tahu kita sangat lemah. Kita selalu terlepas pandang, kita leka, kita lalai. Sebab itulah kita kena memohon
ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sangat mengharapkan tetamu yang datang ini dia akan bawa habis dosa-dosa kita. Jadi untuk dosa-dosa kita itu langsai ataupun bersih tuan-puan, maka ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan. Persiapan ini cukup penting, persediaan ini cukup penting. Saya teringat anak murid saya bagi dia 7 minit je, tempoh masa 7 minit. Kalau macam Ramadan ni 30 hari dia ada 7 minit saja. Saya kata you buat presentation yang sehabis baik. Saya jumpa 2 kumpulan. Satu kumpulan ini daripada awal sehingga akhir, memang sebab dia tak boleh nak present, waktu 7 minit jadi 30 minit tuan-puan. Sampai saya kata okey, sudahlah, tak payahlah. Sebab apa? Bila kita panggil awal-awal, cakap, "Madam, I'm sorry madam, we are not ready yet." Bila dia tak ready, memang kena buat. Sebab dah itu kita punya perjanjian kan. Saya tak ada masa lagi untuk bagi dia presentation. Saya itu je lah waktu dia. Dah kena undi-undi, nama dia naik. Lalas, dia tidak melakukan kerja dia dengan baik. Puan-puan, tuan-tuan yang dikasihi, ada 20 markah rasa nak tolak je. Tapi bayangkan, inilah anak kita kan. Inilah kita punya pelaburan. Ini generasi masa depan ni. Sedih-sedih. Pergi pula ke satu kumpulan tuan-puan. Saya sebut aja nombor kumpulan tu. Bangun 5 orang, dia 5 orang, 4 orang dalam satu grup. 5 orang, 4 bangun. Semua pakai baju sedundun. Saya masih ingat lagi, tudung warna merah, baju warna hitam. Zab berdiri. Lepas tu seorang ketua dia lari ke depan. Madam, are you ready? Terkejut kita. Yang tadi, madam, we are not ready yet. Yang ini, madam, are you ready? So saya kata, wow. Dan kemudian saya kata, ya, ready. Dia pun keluar daripada pintu kelas. Dia keluar daripada kelas tu, ikut pintu tu. Lepas tu masuk balik, dia masuk bersusun, ikut yang paling rendah depan, kiri kanan, yang paling tinggi tengah. Dia buat choral speaking. Dah habis choral speaking, itulah sebab 7 minit kan, ingatkan habis dah. Keluar balik, masuk semula pakai apa tu, board ya, kertas tu tulis dia punya watak-watak. Rupa-rupanya dia buat apa? Dia buat short drama. Habis drama, keluar balik, masuk lagi bernasyid pula. Jadi dia buat 3 presentation perempuan, 3 presentation. Agak-agak berapa masa yang dia ambil. Sebab masa saya tak sukat, saya kata terpulang pada awak. So saya akan tengok, kalau awak betul pandai jaga masa, saya akan bagi bonus semua. Gitu. Sebab nak mengajar, mendidik anak-anak ni pandai mengurus masa tuan-puan. Agak-agak berapa lama dia present tu. Saya bagi 7 minit, dia present 3 presentation. Berapa minit agaknya perempuan? Tuan-tuan, berapa? 10 minit. Sepatutnya 10 minit kan. Dia jadi separuh dari itu, 5 minit. So sungguh menggembirakan, membanggakan seorang pensyarah. Ya Allah, rasa seronoknya tengok budak-budak ni. Saya pun tarik ketua dia. Saya kata, macam mana you boleh buat presentation bagus sangat ni? Ya Allah. Anak ni jawab 3 benda yang saya rasa macam saya belajar daripada dia. Dia jadi guru saya pula. Dia kata, madam, we plan, we prepare, we plan, we practice, then we perform. 3 benda. We plan, practice, we perform. 3P. Rancang, kemudian latih, kemudian kita perform, tampilkan. Dan memang dia perform lah. Allahu Akbar. So saya pun bayangkan 7 minit ni, kalau ditukar jadi umur kita, kalau kita tak plan umur kita, memang sia-sia. Kalau kita tidak praktis sekarang, kita tak buat, tak cuba, tak ada usaha, sia-sia. Memang confirm kita tak boleh nak perform. Samalah dengan Ramadan yang datang ni. Kalau kita tidak berusaha untuk plan dan kita tak berusaha untuk prepare, tuan-puan, jangan harap kita boleh perform dalam bulan Ramadan. Baik, apakah yang dilakukan oleh para ulama salafus salih sewaktu mereka hendak menyambut Ramadan? Kebanyakan ya salafus salih ini, bila datangnya Ramadan, mereka sebelum datang Ramadan 6 bulan. 6 bulan tu maksudnya bulan Rabiul Awal lah. Betul kan? Jadi cuba kira balik, kan nak nyanyi.
Jadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Jadi Sya'ban tu 6 bulan lah. 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan, bermula daripada Maulud Nabi tu kan, bermula daripada kelahiran Nabi tuan-puan, diorang dah doa dah, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ni pada Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami pada Ramadan. Sebab tahu banyaknya dosa kita ni, walaupun dalam sewaktu kita melakukan ibadah tu pun kita dah banyak dosa dah tuan-puan. Kita banyak excuses ya. Lah tak apa, Allah faham. Kita kadang kita anggap macam tu kan. Dah kita maklumlah kan, dengan culasnya dan sebagainya, dengan ilmu yang tidak ada, solat kita itu tidak khusyuk. Jadi tak apa, Allah faham tu kan. Kita menganggap bahawa Allah faham. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, dan dalam hal ini para ulama 6 bulan sebelum datang Ramadan telah berdoa. Kita masuk Rejab je itu pun kalau imam baca doa, teringat lah nak masuk Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab, kemudian wa Sya'ban wa balighna Ramadan. So kalau Rajab tu lagi berapa bulan tu? Lagi 2 bulan lah. Dan lepas Rajab, Sya'ban 2 bulan je kita doa. Ulama-ulama 6 bulan. Ya Allah kan. Jadi mari kita, tak apalah, dengan baki yang ada ini kita teruskan doa, Allahumma balighna Ramadan ya. Boleh tu 3 perkataan aja, cuba baca 1, 2, 3. Allahumma, Masya Allah. Jadi itu jadi kita punya zikir sebelum munculnya Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, puan-puan, tuan-tuan yang dikasihi, muslimin muslimat, di kalangan para sahabat, antaranya Saidina Umar Al-Khattab, bila dia nak datang Ramadan kan, apa yang dia buat? Dia akan pastikan masjid dan surau yang berada di dalam jajahan dia pada waktu itu mendapat bekalan minyak untuk hidupkan api. Dia orang tak ada elektrik. Jadi ada bekalan minyak yang cukup untuk sebulan Ramadan itu. Masjid di orang kata tu bercahaya pada waktu malam. Tempat orang nak iktikaf, tempat orang nak solat tarawih, tempat orang nak bertadarus ya, tempat orang nak bertafakur, tempat orang nak menuntut ilmu. Jadi masjid ini dijadikan sebagai satu pusat kegiatan atau pesta ibadah. Maka Saidina Umar Al-Khattab dia kirim ya bekalan-bekalan minyak itu ke masjid-masjid yang di bawah jajahan dia. Jadi kalau kita ni tak perlu nak kirim minyak lah kot, kita datanglah kemari ya. Tapi kalau betul nak kirim minyak tuan-puan, boleh buat donation, boleh buat derma, infak. Pada siapa? Saya Duta Serantau Muslim. Jadi kami di Syria, baru-baru ini saya baru balik. Kita buat satu macam township ya, tapi sikitlah kecil sebab ada masjidnya, tapi tempat pendidikan pun kena ada sebab kita tahu anak-anak di sana tidak ada pendidikan ya. Ditulis alif lam lam ha, tak boleh nak baca tu, tengok je, pandang aja, tanya apa ini, pandang aja. Sebut Allah boleh, tapi tak boleh nak baca ya. Jadi mereka ini buta huruf. Walaupun terang jiwa mereka ya, tapi mereka tidak boleh membaca. Jadi kami telah mendirikannya dengan bantuan sahabat-sahabat di Malaysia ini yang memberi infak dan derma, sampai dah di sana. Dan di satu tempat lagi di Tal Abyad di Syria juga, dalam Syria kita bina kilang roti. Jadi kilang roti yang masa kami sampai tu dia dah mula beroperasi dan untuk makanan bagi 50,000 keluarga, buah keluarga. Kalau 50,000 buah keluarga, satu keluarga agak-agaklah ada 3 orang. Darab lah tuan-puan. Jadi masa saya jumpa dengan local authority, kami Serantau Muslim tu jumpa, dia cakap sesuatu yang memberikan kesan pada saya. Apa dia kata? Dia kata tahniah sebab boleh mendirikan kilang roti macam ini dan memberi bekal makanan kepada 50,000 buah keluarga. InsyaAllah setiap orang yang makan itu perut dia kenyang, mendoakan kamu, dan kamu akan mendapat ganjaran yang paling hebat. Dan memberi makan kepada sahabat-sahabat kamu yang memerlukan, yang perut kosong, lebih baik daripada iktikaf di masjid.
terasa tu. Masya Allah, orang-orang Syria ni bahasa Arab dia sangat cantik, sangat bagus. Dia lain kalau pergi ke Mesir, sahabat-sahabat kita yang belajar dekat Mesir, dia lebih banyak bahasa pasar. Bahasa pasar ni kita kadang pun tak faham. Satu masa bila saya pergi ke pasar dengan ustaz saya 4 bulan pengalaman di Mesir, dia tanya, Taiz apa benda Taiz ni? Rupanya kamu nak apa? Kita belajar mazaturid, kan? Kalau perempuan mazaturidin, dia tak ada guna gitu. Taiz macam tu. Kalau misalnya kata hari ini, kita sebut hadzal yaum, ya. Diorang kata nahar tu. Jadi kita kata apa benda nahar tu? Mula-mula dah macam itik dengan ayam. Okey, jadi di situlah keadaan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara semuslim kita, tuan-puan yang berada di luar negara dan juga di dalam negara ini sendiri. Jadi kita sama-samalah cuba untuk membantu mereka, ya, supaya meriah kehidupan mereka. So kalau nak buat donation boleh. Saya rasa, saya yakin surau Seri Saujana pun ada tabung-tabung, kan, tengok ada tabung-tabung tu, kan, pun boleh juga. Kerana ini adalah waktu yang paling baik untuk kita mengumpulkan bekalan kita. Perempuan, bila cerita pasal sedekah ni, saya terbaca satu kisah di mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha selepas peninggalan baginda Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin ini dia suka berpuasa dan dia suka menunaikan hak orang-orang yang memerlukan. Jadi waktu dia berpuasa tu, datang seorang wanita peminta sedekah, ya. Dia kata dia minta sesuatu daripada Sayyidatuna Aisyah. Jadi Sayyidatuna Aisyah cakap dengan pembantu dia, bawakan aku sesuatu yang aku boleh berikan kepada tetamuku ini. Dan kemudian kata pembantu dia, ya Ummul Mukminin, kita ada sebiji kurma je, ini pun adalah untuk kamu berbuka puasa. Kata Sayyidatuna Aisyah, bagi je pada dia. Pembantu dia kata, macam mana nak buka puasa? Lepas tu kemudian kata Sayyidatuna Aisyah, serahkan pada Allah. Allahu Akbar. Dan menjelang nak berbuka puasa, ada orang mengirim kepada Sayyidatuna Aisyah satu hidangan makanan yang lebih daripada sebiji kurma. Dan kemudian Sayyidatuna Aisyah sebut pada pembantu dia, Allah tidak akan mensia-siakan hamba-Nya yang sentiasa beriman kepadanya. Jadi rupa-rupanya power of sedekah ini ataupun hikmah sedekah ini, dia terletak pada kekuatan kita, iman kita kepada Allah. Sebab kadang-kadang perasan tak, bila kita nak bersedekah, kita akan terfikir, alamak, bila api belum bayar lagi ya, bila air tak bayar lagi, mak pun tak dibagi lagi, buat apa aku nak bersedekah. Dia jadi stuck macam tu sebab kita teringat. Dan akhirnya bila tak bagi sedekah, tak bayar juga bila api bila air tu, sampai bertangguh-tangguh, kan, dengan mak pun tak bagi juga. Jadi macam itulah dia kata perjuangan dalaman kita, ya, untuk bersedekah. Jadi bila saya sebut bersedekah, para sahabat dia telah menggunakan bulan Syakban, tuan-puan, sebab nak berhadapan dengan Ramadan. Cuba kita tengok dulu macam mana dia orang punya persiapan. Bulan Syakban digunakan tempoh setahun untuk membayar zakat. Zakat ni kan kena cukup haul, cukup nisab, ya. Jadi mereka akan kira nisab itu. Nisab itu maksudnya dia punya amount. So cukup ke tak untuk dibayar zakat. Jadi bila sampai, dia kira perkiraan dia bermula pada bulan Syakban. So Syakban tahun ini sampai ke Syakban berikutnya cukup setahun. Jadi dia kira harta-harta dia, perniagaan dia dan sebagainya. Kemudian perlu bayar zakat, dia keluarkan zakat itu pada bulan Syakban. Dan begitu juga para sahabat, mereka yang mempunyai, para sahabat, ya, para salafus salih, tabi'in ini, tabi'in, ya. Jadi mereka ini bila mempunyai kekuasaan, pada waktu inilah mereka mengeluarkan arahan untuk memastikan banduan-banduan yang berada di penjara dilepaskan atau cepat jalankan hukuman. Dan sebelum datangnya Ramadan, mereka juga memastikan sesiapa yang berhutang, bayar hutang dia, atau dia lupuskan hutang orang tu. Jadi tidak mahu drag sampai masuk Ramadan yang baru. Jadi begitulah para sahabat, tabi'in, salafus salih mengurus kehidupan dia. Cuba bayangkan apa sebenarnya yang dia urus. Yang dia urus adalah hablum minan nas. Hubungan sesama manusia tu settlekan dulu. Sebab mereka tidak mahu berhutang dengan manusia apabila masuk ke bulan Ramadan. Jadi bila bulan Ramadan tu, diorang dah bersih dah, ringan dah bebanan dia. Ada orang berhutang dengan kita, kita dah halalkan. Kalau tak halalkan pun minta dulu, at least dapat separuh.
Kalau tak nak halalkan lah kan. Okay. Sebab sekarang ni dia macam terbalik sikit. Orang yang berhutang dengan orang yang memberi hutang, seolah-olah orang yang berhutang itu lebih mulia daripada orang yang memberi hutang. Kadang kita yang menagih-nagih ni, kita malu sendiri, ya. Awak ada hutang kita 2,000, bila nak bayar? Nak cakap ni berat sangat kan. Dia yang berhutang dengan kita lambat je buat muka toya dia, muka sadin kan. Tuan-tuan puan-puan, kalau ada hutang tolong bayar. Satu benda yang menyakitkan untuk kita minta hutang tu kan, jadi memalukan juga sebab kita nak bantu awal-awalnya. Dan jadi tolonglah bantu bayar, sebab khawatir bila kita meninggal dunia nanti, itu orang-orang yang berhutang, dia punya roh tidak diterima oleh langit, tidak diterima oleh bumi. Jadi apa? Jadi hantu ke? Duduk tengah-tengah macam tu. Tidak terseksa dia tuan-puan. Terlambung-lambung roh dia tu daripada satu tempat ke satu tempat, nak kembali balik kan. Jadi dia seksa lama nak sampai tu. Jadi wallahu alam. Jadi itu kehidupan di alam roh, memang tidak diterima oleh langit dan juga bumi. Jadi kita mudahkanlah urusan orang. Once kita mudahkan urusan orang, mana yang kita boleh halalkan, mana yang perlu kita minta. Cakap baik-baik ya, jangan ada sampai bulan Syakban ini sengketa ataupun permusuhan di kalangan kita. Jadi itu dia salaf soleh. Para sahabat nak menyambut Ramadan, dia settlekan dulu hablum minan nas. Kalau ada dosa kita ke kan, khilaf kita, salah silap kita, biasa kita minta waktu Syawal ya. Kita raya tu yang kita minta maaf saya batin. Rupa-rupanya para sahabat semua dia minta maaf tu sebelum datangnya Ramadan. Dia clearkan urusan itu sebelum datangnya Ramadan. Kerana mereka mengharapkan mati dalam bulan Ramadan. Jadi mati dalam bulan Ramadan dalam keadaan beribadah, dalam penuh barakah, pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Jadi waktu itu adalah antara waktu yang cukup baik. Jadi perempuan, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dikasihi, itu antara yang diperlakukan. Dan kemudiannya para ulama, antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, bila masuk je bulan Ramadan, apa yang mereka lakukan tuan-puan? Pertama, mereka tutup kuliah-kuliah mereka. Contoh Imam Malik ya, yang berada di Madinah, dia akan tutup kuliah-kuliah hadis dia. Bulan Ramadan stop, tak ada kuliah hadis. So ada apa? Dia buka kuliah Al-Quran. Jadi sebab mereka sangat memahami Ramadan itu datang digandingkan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah satu-satunya mukjizat yang tinggal. Kita boleh pegang, kita boleh baca, kita boleh sentuh, kita boleh hafal, boleh bawa ke mana-mana. Ini mukjizat ni. Mukjizat Nabi Musa. Apa dia mukjizat Nabi Musa? Tongkat. Tak nampak dia. Bayang ni pun tak ada. Mukjizat Nabi Daud, dia boleh melembutkan besi. Kita tak nampak benda tu, energi tu, tenaga itu tak nampak. Tetapi Masya Allah ya, Nabi Muhammad SAW, Allah kurniakan kepada baginda satu mukjizat untuk disampaikan kepada kita, iaitulah kalam Allah sendiri dalam bentuk Al-Quran. Jadi kalau kita rasa macam kita ni tak mungkin perfect lah, kita human, banyak defect, we are not perfect. Kita boleh improve diri kita apabila kita berkawan, berteman dengan Al-Quran. So jadi kalau tadi yang kita boleh buat 3 kali khatam tu kan, 10 hari habis, 10 hari lagi habis, 10 hari lagi habis. Saya nak cadangkan, mohon mencadang, supaya daripada 3 kali khatam tu, satu daripadanya, tuan-tuan perempuan, kita khatam terjemahan. Terjemahan aja dulu, baca je terjemahan dia. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi. Kita tak baca ayat Quran dia, tapi kita baca terjemahan dia. Baca terjemahan dia supaya kita ini ada kekuatan dan pemahaman terhadap Al-Quran itu, bermula daripada langkah pertama, faham apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bahasa kita. Sebab selama ni kita membaca Al-Quran, kita tak faham pun kan. Kadang kita baca Al-Quran, baca terjemahan lambat pula. So apa kata kita bahagikan kepada 3, 2 tu memang khatam Al-Quran, 2 kali khatam Al-Quran, 1 baca terjemahan dia saja. Boleh saya sarankan macam tu? Oh, sangat indah perempuan, sangat indah. Jadi saya teringat sahabat saya, dia yang mengajar ni, dia kata cuba khatamkan terjemahan. Jadi perjalanan dia pergi waktu tu dia menunaikan haji.
dia menunaikan haji, dia dalam tempoh itu dia baca terjemahan sahaja. So memang dia bila dia balik bila dia cerita tu, dia kadang-kadang terkeluar dia teringat apa yang dia baca terjemahan yang ni. Kalau ada masalah kadang-kadang muncul, Allah ada kata begini-beginilah, Allah ada kata pesanan Allah begini-beginilah. Dia jadi macam seolah-olah satu peringatan kepada kita. Jadi indahnya seseorang apabila mereka dapat berkawan dengan Al-Quran, berteman dengan Al-Quran, menjadi ahlul Quran. Baik, itu dah berapa dah persediaan? Seterusnya puan-puan, antara persediaan lain yang perlu kita lakukan selain daripada doa, nanti doa kita baca sikitlah dekat akhir majlis ini untuk berhadapan dengan bulan Ramadan. Okey, apa lagi yang perlu kita siapkan, iaitulah ilmu. Buat ulang kaji tentang puasa. Nombor 1, ulang kaji juga pasal solat. Puasa, biar tengok balik apa yang membatalkan, apa yang makruh dan sebagainya, kan? Sebab biasanya soalan FAQ standard dia lebih kurang macam tu juga, Jadi kalau saya lihat antara soalan-soalan dia adalah pakai inhaler tu batal ke tidak, kan? Kemudian mandi air masuk dalam telinga hidung batal ke tidak, kan? Jadi benda-benda yang sama juga. Lagilah kita pada tahun ini kita mulakan kehidupan kembali sebagaimana biasa. Walau bagaimanapun kita menyedari COVID ini bukan lagi pandemik tapi endemik. Jadi bila endemik dengan pandemik, sebenarnya lebih berhati-hati lagi dengan endemik. Endemik ini tuan-puan, penyakit itu dia dah jadi kawan kita. Maksudnya anytime dia datang serang, dia akan serang. Kalau tak, dia tidak, kita selamat. Okey, contoh endemik adalah denggi. Denggi dia sama. Kita nak azan ke? Okey, kita bagi laluan ni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. Allahu akbar. لا إله إلا الله Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta. Allahumma rabb hadhihi da'wati wa salatul qa'imati sana Okay, Tuan, saya sambung lagi Baik, Alhamdulillah, sebelum kita baca doa lepas azan, kita kena baca solawat terlebih dulu. Ya, jadi sesiapa yang dia membaca solawat, kemudian dilanjutkan dengan bacaan doa selepas azan, maka insya-Allah dia akan mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi selawat yang terbaik, selawat yang terbaik adalah selawat Ibrahimiyah, selawat tahiyat akhir kita tu. Jadi kita baca yang tu, kemudian barulah diikuti dengan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Itu dan memang hadis dia, ya, hadis yang jelas, Nabi sebut begitu. Jadi kita pun buat ikutlah, insya-Allah akan dapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali pada persediaan kita, persiapan kita, puan-puan. Boleh ambil je buku teks anak-anak ke, kan, yang mana cerita pasal Ramadan, pasal solat, ya. Kita perbaharui, kita recharge ataupun upgrade solat kita, upgrade kita punya puasa. Sebab alang-alang Ramadan ini datang dan kemudian Allah bagi kita peluang, maka why not? Anggaplah bulan Ramadan yang datang ini Ramadan yang terakhir. Mungkin betul ini adalah Ramadan yang terakhir. So solat kita adalah solat yang terakhir. Jadi kenapa kena upgrade solat kita? Sebab dalam bulan Ramadan banyak solat kita buat. Solat tarawihnya, lepas tu dengan qiyamul lailnya lagi, kan. Lepas tu waktu siang dah tak masak, kita pun seronok solat duha lagi. Muslimat, saya tak pasti yang muslimin, tapi muslimat biasanya ada je aktiviti-aktiviti solat apa tu? Tasbih. Ada mesti sekali je buat, kan, dalam bulan Ramadan mesti ada juga. Kalau di masjid, di surau macam tu, antara aktiviti buat solat sunat tasbih. Ada waktu siang, ada buat waktu malam, ya. Okey, Allah alam boleh buat je. Jadi maksudnya kita lakukan yang terbaik dengan upgrade. Inilah masanya buat preparation kita, upgrade ibadah puasa kita dan juga ibadah solat kita. Dan dalam bulan Ramadan biasanya witir, kan, kalau kita ikut dengan imam, tarawih dan juga witir. Mungkin bulan-bulan biasa kita tinggal, tapi bulan Ramadan ni kita sangat rapat dengan witir, ya. Jadi kalau sebelum ni macam terlupa sebut apa, solat yang tiga-tiga tu, solat tiga, kan, terlupa dah nama dia, solat witir. Tapi kalau bulan puasa, benda itu sudah biasa, alhamdulillah. Baik, seterusnya puan-puan, antara perkara yang perlu kita lakukan juga, ya, persediaan persiapan kita adalah mengikat silaturahim, menghubungkan silaturahim. Siapa agaknya antara saudara mara kita, kan, yang kita boleh capai, kita hubungilah, ya, kita hubungi, kita santuni mereka, tanya khabar mereka, bersilaturahim. Sebab perempuan kita ni nak Ramadan datang, Ramadan bawa angkut dosa-dosa kita, kan. Jadi kita dengan sesama manusia ni, Allah tak settle kalau kita tak settlekan sendiri. Jadi kita kena settlekan. Kalau tak, kita paksa bawa ke akhirat, di padang mahsyar kelak kita baru nak settle. Jangan. Bahaya, sebab kita belum tentu boleh jumpa dia, kita belum tentu boleh kenal dia. Sebab kita dibangunkan dengan rupa bentuk amalan kita. Jadi kalau amalan kita teruk, hina, buruk, hodoh, na'udzubillah, takut
kita dibangunkan dengan rupa-rupa lain yang di luar daripada imajinasi kita, tuan-puan. Jadi sangat sukar untuk kita settlekan di akhirat. Jangan senang-senang je sebut, kau tunggulah ke akhirat nanti. Tuan-puan, kalau boleh jangan sebut macam tu, ya. Okey, kita doakan yang terbaik. Itu adalah salah satu daripada perjuangan kita. Baik, silaturahim. Dalam sebuah hadis mafhum, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah berpesan, ya, sesungguhnya pintu-pintu syurga akan dibuka pada hari Isnin dan Khamis. Kalau Ramadan, the whole day, the whole month, not the whole day, the whole month, semua pintu syurga dibuka, pintu neraka pula ditutup. Tapi yang ini dia spesifik pada bulan-bulan selain Ramadan, hari Isnin dan Khamis pintu syurga dibuka. Maka diampunkan setiap hamba selama mana dia tidak melakukan syirik kepada Allah. Jadi dosa dia diampunkan kalau dia tidak melakukan syirik. Dan orang yang dengan saudaranya saling bermusuhan. So siapa yang melakukan syirik dan bermusuhan dengan saudaranya, maka Allah lalu dikatakan kepadanya, ada suara langit mengatakan padanya, tangguhkanlah dua orang ini sehingga mereka berdamai. Maksudnya dosa-dosa itu akan pending, dia akan freeze, beku. Dia kat situ sahaja kalau dia berlaku syirik kepada Allah, atau satu lagi, dia bermusuhan, dia bergaduh, tak nak bertegur siapa, ada rasa dendam, ya, ada rasa macam tak puas hati. Dan para ulama bila dia menceritakan tentang penangguhan ni, sebab suara itu menyatakan 3 kali, tangguhkan dua orang ini sehingga mereka berdamai, tangguhkan dua orang ini sehingga mereka berdamai, tangguhkan dua orang ini sehingga mereka berdamai. Jadi 3 kali penangguhan tersebut. So kalau ada sengketa di antara kita, tuan-puan, fastabiqul khairat. Mana yang kita boleh maafkan, walaupun memang perit, tapi sebut, ya Allah, aku maafkan dia, ya Allah. Ternyata memang kita dizalimi. Ingat, orang yang dizalimi itu doa dia mustajab. Dan di saat dia punya doa mustajab, dia tidak mendoa keburukan pula kepada musuh dia. Oh, kalian adalah orang yang sangat hebat. Doa supaya Allah memberi petunjuk dan hidayah kepada dia, Allah memberi kesedaran kepada dia, jadikan dia itu orang yang beriman. Jadi kita doakan seperti itu. Perit, tuan-puan, tapi itulah dia jihadun nafs, ganjaran dia cukup mahal. Allah akan hadiahkan dengan pengampunan, ya. Dengan orang kata pengampunan tu macam hutang tu selesai dan langsai. Allahu Akbar. Baik. Jadi para ulama dia menjelaskan daripada hadis ini bahawa orang-orang yang mempunyai sifat dengki juga digolongkan dalam golongan orang yang bermusuhan. Sifat dengki. So kena kawal lah kita punya hasad, dengki kita, kan. Tengok sekarang ni banyak sangat mengintai nikmat orang lain dengan media-media sosial dan sebagainya. Tengok orang, dah tukar langsir dah dia. Kita pun stres. Keluar pula kapet baru. Dia jual kek. Dia jangan, dia dah jadi macam tu, kita pula rasa lain. Itu penyakit-penyakit zaman sekarang ni. Baik, next adalah settlekan hutang puasa. So seandainya ada hutang-hutang puasa kita yang lepas yang lalu, tolong settlekan. Mana yang perlu bayar fidyah. Kalau misal kata tak habis lagi, boleh tangguh, sebab ni dah ada tinggal 9 hari je lagi nak masuk Ramadan. Boleh kita selesaikan mana yang boleh selesai, ya. Kalau tak boleh, kena tangguh dan bayar fidyah. Jadi sukat balik, cek balik mana hutang-hutang kita yang ibadah ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya yang Al-Quran tadi dah selesai, kan? Jadi kita plan perancangan kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Ingat, bertadarus. Dia baca Al-Quran, tilawatul Quran dengan tadarus berbeza. Apa beza dia? Tilawah kita baca macam biasa. Tadarus kena ada orang yang dengar dan semak. Dia tadarus sama dengan ta'aruf. Ta'aruf ni kalau kita nak saling mengenali, dia ada ta tu, dia saling. Tadarus saling membaca, memperdengarkan bacaan Al-Quran. Jadi dia paling kurang kena 2 orang. Okey, kalau seorang-seorang itu tilawah nama dia. Jadi yang sunatnya tadarus. Kita baca, orang semak, orang tu baca, kita semak. Boleh buat suami isteri lagi bagus. Suami baca, isteri semak. Kalau dah isteri dapat bendera Jepun, suamilah baca sampai ke sudah, isteri semak sampai ke sudah. Okey, jadi kita rancang benda tersebut, ya, tadarusnya.
Dan kemudian bersedialah untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan bermula sekarang bangun awal. Mungkin masa sekarang ni kita bangun awal dah, tapi satu rumah gelap, bilik kita je yang menyala lampu. Tapi untuk membuat persiapan, wujudkan bi'ah ataupun environment atau persekitaran yang semua memang kena bangun sebelum subuh. Jadi sebelum subuh itu di situ, sebelum fajar, ada pengampunan daripada Allah, ada barakah dan rahmat daripada Allah. Kan Nabi Muhammad SAW dia berdoa tau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkatan kepada umat-umatku yang bangun awal. Jadi siapa yang bangun awal tu, dia dapat doa keberkatan direct daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi seterusnya, belajar banyakkan berdoa. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, saya baca doa ini, sebuah doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Apabila datangnya Ramadan, kita doa, dan doa ini mudah-mudahan dengan doa ini Allah bantu kita sejahtera, cergas, kuat, tidak malas untuk melakukan ibadah pada bulan Ramadan. Ya, sebab kita khawatir Ramadan datang ni dah offer macam-macam dengan ganjaran pahala yang digandakan. Kita kan, kalau kita tengok hikmah Ramadan tu, Masya Allah, daripada 70 ke 700. Maksudnya seandainya kita bagi sedekah ataupun infak RM10 tu senang nak kira. RM10, 10 itu akan didarabkan ke 70. Bertukar duit kita, conversion dia. Dia punya money changernya tu kan, bila bulan Ramadan datang, dia tukar conversion daripada RM1 ke RM70. Kalau 10 darablah 70, kalau 100 darablah 70, hatta ke 700 kali ganda. Jadi subhanallah, iaitu yang memang nak sangat tu, yang berurusan pada bulan Ramadan. Dan seterusnya puan-puan, nanti saya baca, boleh ya saya baca doa tu, nanti pending kita teruskan yang ini. Kita senaraikan siapa ataupun daripada kalangan kita yang kita nak sponsor berbuka puasa. Siapa di kalangan kita yang dekat Taman Sri Saujana ni? Taman Sri Saujana ke? Taman Prima. Taman Prima Saujana ni, siapa agaknya? Cuba kena peduli sikit. Mungkin di kalangan fakir, kalangan miskin ke, ataupun anak-anak yatim ke kan. Tapi kalau anak-anak yatim yang kaya tu tak payahlah kan, cari anak-anak yatim memang betul-betul memerlukan kan. Dan bukan memerlukan saja, tapi dia nak supaya diri dia hidup ceria, dia rasa orang peduli pada mereka. Cari ibu-ibu tunggal ya, yang memang perlukan backup dan juga bantuan. Kita ini kaum-kaum wanita boleh cari dah ibu-ibu tunggal mana yang kita boleh bantu ya. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini Allah akan menyayangi kita, Allah akan mengampuni kita. Baik, so bersedia ya dengan doa yang ini insya-Allah untuk penutup. Jadi kita doa, baca doa ini, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Sama-sama baca, Allahumma sallimni li ramadana wa sallim ramadana li wa sallimhu minni. Okey, jadi ini bacalah doa ini supaya kita sentiasa cergas, aktif bila datang Ramadan. Takut Ramadan datang, tiba-tiba kita rasa lembik, berkobar-kobar ya, tapi apa kena rasa malah. Sembahyang Zuhur pun macam nak dijamakkan dengan asar pula dah. So, rasa macam tak larat kan. Dia kadang-kadang gitu. Jadi kita pohon kekuatan, tenaga, daya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi la haula wala quwata illa billah, tiada daya tiada upaya kecuali dengan Allah. Okey. Jadi maksud dia Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada segala penyakit, keuzuran, kemalasan dan lainnya demi ibadahku pada bulan Ramadan. Wasallim Ramadana li, dan simpankanlah, peruntukkanlah Ramadan ini, sejahterakanlah Ramadan ini untukku. Wasallimhu minni. Jadi Ramadan itu datang dengan membawa kepengampunan dan juga keberkatan buat diri kita. Okey, boleh kita sama-sama baca sekali lagi. Allahumma sallimni li ramadana wasallim ramadana li wasallimhu minni.
Okey, so jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah mengkabulkan doa kita ini. Kita bersemangat sentiasa dalam bulan Ramadan, ya. Walaupun kita tahu kita menahan lapar dan dahaga, tetapi kita mendapat satu tenaga baru, iaitu tenaga mencintai Allah dan juga mendapatkan mardatillah ataupun redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya minta maaf tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat atas segala kekurangan, kelemahan, ya. Jadi saya ucapkan Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka pada soalan. Oh, ada soalan. Satu dua soalan kita buka sebab majlis kita kan senang kita jumpa ustazah ni. Ada kuliah-kuliah khas, insya-Allah. Ada tak? Okay, saya tanya lah sebab ni kami pulang untuk memikir. Ustazah cerita pasal tadarus tadi. Ya. Kita tadarus memang kalau sebelum memang kita cuba nak habiskan khatam satu Al-Quran. Tapi kita kena faham suasana surau ada orang yang lancar, ada yang kurang lancar, betul, ada yang merangkak, kan. Jadi kita setkan kita cuba untuk habiskan khatam satu Al-Quran bulan Ramadan. Kita terpaksa kata orang yang lancar ada satu guru, kan, orang yang berlancar satu guru. Jadi kita tak boleh orang kata orang yang berlancar tidak boleh mempelajari Al-Quran bulan Ramadan. Jadi kadang-kadang kita terpaksa gabungkan antara orang yang lancar dan kurang lancar, supaya mereka yang kurang lancar dapat mempelajari Al-Quran yang lancar ini. Dan satu setback pula orang lancar dia rasa tak sempat habis dan sebelum tak sempat khatam. Jadi macam mana cara kita atasi masalah ini supaya kita boleh hidupkan tadarus Al-Quran di surau. Dan masa yang sama kita nak memberi kefahaman kepada orang tadarus bukan hanya sekadar untuk khatam, pelajari Al-Quran itu. Masya Allah, dahsyat tu. Pada saya ini merupakan satu peluang yang cukup besar, perempuan. So kita ni bila kita bertadarus dengan keadaan-keadaan situasi yang berbeza, maka di situ juga mempunyai satu peluang yang berbeza. Seandainya kita bertadarus sebagaimana yang Tuan Pengerusi sebutkan tadi, kita boleh niatkan, ya Allah, jadikanlah aku pembimbing. Kalau kita lancar, jadikanlah aku pembimbing dan juga orang yang boleh mengajar Al-Quran. Sebab sesungguhnya antara perkara amalan yang paling baik adalah mereka yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya, kan? Jadi bila kita mengajar Al-Quran, itu akan mendapat ganjaran yang baik. So tadarus di surau kita fokuskan kepada untuk membimbing rakan-rakan kita. Tapi Masya Allah, tenaga kita dalam bulan Ramadan luar biasa. Dia macam, dia punya kesungguhan dia tu, kita boleh dengan keluarga kita ataupun dengan orang lain lagi. Jadi kita di surau, dia punya fokus lain. Tapi yang untuk kita khatam tu, kita boleh cari mungkin anak kita, mungkin tu yang saya kata pasangan kita, yang itu yang personal one. Jadi orang kata tidak rugilah ataupun tak perlu nak kata orang tadarus satu sahajalah dekat surau, lepas tu tak payah lagi. Tak, perempuan, mana ada masa kita bertadaruslah. Dan seandainya saat sempat suami saya kerja, so kita ada Qori, kan, Qori dalam apps kita ni. Jadi kita laungkan, dia baca, kita lah semak. Cuma yang kita baca ni dia tak boleh nak semak. Time kita baca tu yang kita perlu cari orang untuk semak kita. Boleh tu. Lagi-lagi siapa-siapa yang period contohnya, kan, dah pula tersekat lah dia, macam mana nak baca ni, kan, sedih sangat. Lepas tu kali ni lama pula 15 hari, separuh daripada Ramadan tu dengan period saja. Jadi saya cadangkan biar kita dengar bacaan daripada Qori kita ini dan kita semak bacaan dia. Jadi semak bacaan Qori dahsyat tu. Bukan semak lah, maksudnya dia baca, kita pun tengok bacaan Al-Quran. Jadi itu antara salah satu cara. So jadi kita perbanyakkan bacaan Al-Quran, bukan saja kita tertakluk kepada surau ataupun kepada mana-mana institusi. Jadi kena ada usaha ataupun ikhtiar daripada diri sendiri juga. Jadi itu saranan saya. Sebab bila masuk bulan-bulan lain, dia macam dia punya momentum tu akan berbeza. Wallahualam. Kalau di tempat Ustaz Kazim tu, saya pernah pergi ziarah di sana. Dia ada seorang makcik tu, dia akan khatam Al-Quran setiap 3 hari. Jadi satu hari dia baca berapa juzuk? 10 juzuk.
Satu juzuk lebih kurang 1 jam. Lebih kurang. Kalau laju 40 minit. Jadi maksudnya 10 jam daripada 24 jam adik-adik, makcik itu 10 jam sehari baca Al-Quran. Tu yang dia dapat 10 juzuk. 10 juzuk. Hari kedua 10 juzuk lagi. Hari ketiga 10 juzuk. Jadi bukanlah kita of course nak habiskan cepat-cepat ke, tak apa. Seandainya tidak mampu, tak habis khatam Al-Quran, tak mengapa. Janganlah pula sedih, alamak tak habis lagi kan. Lepas tu baca kita tunggang-langgang lah pula tu kan. Tu tak kenalah pula. Jadi kita tengok kemampuan kita, tengok kondisi kita, keadaan kita. So kalau tak mampu nak habiskan itu memang best lah. Tapi kalau tak mampu habiskan, jadi kita wajar, maksudnya sangat selalu biasa membaca Al-Quran. Banyakkan daripada hari-hari biasa. Okey. Wallahualam. Ada soalan lain? Ada soalan satu lagi. Dalam kiraan 5, 4. Ada? Siapa yang nak membela surau Seri Saujana ni? Maruah ni. 3. Tak siapa-siapa. Oh ada, Masya Allah. Sila Kak Noh Sila Kak Noh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan Al-Quran juga. Baik. Alhamdulillah surau kita ada buat belajar Al-Quran daripada Iqra sehinggalah yang lancar. Baik. Jadi saya nak bertanya terhadap Ustaz Baroza. Baik. Adakah minta Ustaz beri nasihat, bukan nasihat, semangat kepada orang-orang yang kurang mahir dalam Al-Quran, apa kelebihan, dan beri semangat kepada diorang bahawa Al-Quran ni sangat indah sebenarnya, dan kebanyakan kita tak mahir baca Quran tapi teringin nak baca Quran. Jadi beri tips lah pada mereka macam mana untuk tingkatkan dalam bulan Ramadan ni. Baik. Ada satu hadis ini, saya tak ingat matan dia. Saya pun sedang mencari matan dia ini. Di mana orang yang merangkak-rangkak membaca Al-Quran dia mendapat 2 pahala. 2 pahala tau. Orang yang mahir dengan Al-Quran akan bersama dengan malaikat yang mulia dan setia. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sementara orang yang membaca Al-Quran disebut di sini wayatata, dia merangkak-rangkak, wayatata, merangkak-rangkak membaca Al-Quran, bersusah payah, maka dia mendapat 2 ganjaran. Satu, kerana dia membaca Al-Quran itu. Yang kedua, kerana susah payahnya dia membaca Al-Quran. Jadi apa pun keadaan kita, kalau selama mana kita ada link dengan Al-Quran, walaupun bertatih-tatih, tetap ada ganjaran yang hebat bagi mereka yang membaca Al-Quran. Jadi jangan malu untuk belajar Al-Quran, sebab ini adalah satu-satunya mukjizat kan, yang tertinggal ataupun yang ada, yang telah dihadiahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allah berikan kepada kita melalui junjungan tercinta kita ini. Okey? Baik. Dan ada sebuah lagi hadis, sesiapa yang mendengar sepotong ayat kitab Allah akan dituliskan untuknya ganjaran yang berlipat ganda. Maka sesiapa yang membacanya, dia akan memperolehi cahaya di hari kiamat. Okey. Dan kemudian apa lagi ni? Sesungguhnya hati manusia akan berkarat. Ni hadis riwayat Imam Baihaqi. Sesungguhnya hati manusia akan berkarat sebagaimana besi yang dirosakkan oleh air. Kita tahu Ramadan kita nak bersihkan hati kita kan? So Nabi pesan pada kita. Seorang sahabat telah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah caranya untuk menjadikan hati kita ini bersinar-sinar kembali?" Maka jawab Rasulullah, "Banyakkan mengingati mati dan banyakkan membaca Al-Quran." Rupanya kita nak tinggal, nak Ramadan tinggalkan kita supaya dosa-dosa kita terampun adalah dengan cara apa? Kita dekat dengan pasangan Ramadan, iaitulah Al-Quran. Jadi dipasangkan Ramadan dengan Al-Quran, dipasangkan puasa dengan ketakwaan. Jadi la'allakum tattaqun kan. Jadi Allah kutiba alaikumusiyam tu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dipasangkan puasa itu dengan sifat takwa, dipasangkan Ramadan dengan Al-Quran. Sebelum Ramadan pergi, maka kita garap tu
pasangan dia tu. Sebab pasangan dia tak akan tinggalkan kita. Ramadan akan tinggalkan kita, tapi pasangannya iaitulah Al-Quran, dia tidak akan meninggalkan kita. Maka kuasailah Al-Quran, lancarkan. InsyaAllah. Boleh tu? Boleh ya? Baik. Baik, habis dah. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf ya, terlebih terkurang. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudi hadir dan terima kasih kepada Ustazah dan sudi hadir berkongsi ilmu dengan kita semua pada malam ini. Semoga ianya menjadi sumber inspirasi pada kita untuk merancang dan melaksanakan ibadah puasa yang terbaik kita pada tahun ini jika dibandingkan tahun-tahun yang lepas. Sebagai penghargaan, pihak surau ada menyediakan sedikit cenderahati pada Ustazah. Diminta Kak Nur untuk menyampaikan cenderahati pada Ustazah. Silakan. Terima kasih Kak Nur. Terima kasih ni. Ada gambar?